Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, madame. Et on se revoit encore après 2 semaines. Et la dernière séance, c'était 2 semaines auparavant. Et aujourd'hui, on va continuer à la leçon 2. Le thème, c'est la colocation. On ne va pas parler de texte, on ne va pas parler le texte de la colocation, mais le thème de la colocation. Est-ce que vous pourriez observer l'image numéro 1? Avez-vous une idée ce que c'est? C'est quoi image numéro 1 d'après vous? Qui a une idée? Qu'est-ce que c'est? Numéro 1. Numéro 2, c'est le texte. Mais numéro 1, quelle image? C'est quelle image? D'après vous? Octavia, d'après vous, c'est quoi? Numéro 1, image numéro 1. Haïdar, Wanodia, qui a une idée ce que c'est? C'est quoi numéro 1? Parce qu'on va parler de la colocation. Couverture de livre, madame. Plus fort, Haïdar, qu'est-ce que c'est? Couverture de livre. Couverture. Couverture du livre. La couverture du livre. La couverture du livre. Oui. Oui, madame. Et quelle est la forme ou bien quelle photo utilise-t-elle comme couverture de ce livre? C'est vrai, c'est un livre. Oui, c'est un livre. Oui. Le titre, c'est Bon plan, colloque, le grand titre. Est-ce que vous pourriez trouver quelle image utilise comme couverture du livre? Quelle est la forme ou bien quelle image utilise? Qu'est-ce qu'on utilise comme image, comme photo du livre? Qu'est-ce qu'on utilise comme image, comme représentant de ce livre? Wanodia. Madame, Oui? ils sont Pierre Lecam, Ils sont? Pierre Lecam, Plus fort. Je ne sais pas ce que vous dites. Quelle image on utilise comme couverture de ce livre? C'est quoi cette photo? Bisa mendengar saya yang lainnya? Vous pourriez écouter ma voix? Bisa, madame. Itu Alors, répondez à ma gambar yang question. itu ya, madame. Répondez à ma question. Vous observez, oui, observez image numéro 1. Image numéro 1. Haïdar a dit, c'est un livre. Oui, c'est correct, c'est un livre. Puis, quelle image on utilise comme couverture du livre? Quelle image on utilise comme couverture du livre?
Madam. Oke. Seki, raise your hand supaya bisa terlihat. Diklik raise your hand kalau akan menjawab supaya terlihat namanya. Saya tidak bisa menemukan. Seki? Dia. Ya, dia asli, s'il vous plaît. Il y a des éditeurs, c'est Pierre Lecarme et Edwidge Gubernanos. Et il y a la maison de édition. La maison d'édition. C'est oui. 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 Mais observez la photo, l'image. L'image. Qu'est-ce que c'est image? Image apa sih image? Gambar. Gambar. Nah, gambar. Quelle image? Quelle image on met dans la couverture, sur la couverture? Qu'est-ce qu'on met, l'image? Qu'est-ce qu'on met comme image de couverture? Comme une porte, madame. C'est quoi? Comme une porte. Comme une porte. D'autres? Quelle est votre idée? Ketika akan menjawab, klik yang raise your hand ya, supaya saya bisa menemukan namanya. Kalau tidak, nggak tahu soalnya. Oui. Votre ami a dit c'est une porte. D'autres? Est-ce que c'est une porte d'après vous? Ou si vous avez d'autres idées, dites-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le livre de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Oui, Akil, s'il vous plaît. Le bon plan de colocation. Le bon plan de colocation. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme image de couverture? Quelle image? La couleur est blanche. La couverture est blanche. Oui. Et on met une image. Quelle image? Une amie a dit, c'est une porte. Quelle porte d'après vous? Quelle porte? Ou bien, si vous avez d'autres idées, quel objet? C'est quel objet? Kotak, ya. Teman kalian mengatakan ini sebuah pintu. Est-ce que vous avez la même idée? C'est une porte d'après vous? Ou si vous avez d'autres idées, dites-moi s'il vous plaît. Aïcha, oui? Madame, c'est une porte. C'est une porte. Quelle porte? La porte de quoi? La porte d'une maison? Porte maison, madame. Plus fort, s'il vous plaît. Quelle porte? La porte de? La porte de colocation, madame. La porte de colocation? Oui, madame. Quoi encore? Quoi encore? La porte de la colocation. Cela veut dire la colocation, ça pourrait être un appartement. Ça pourrait être une maison. Oui. D'autres, quelle porte d'après vous? Ou si vous avez d'autres idées, quelle image voyez-vous? Pour parler de la colocation, il faut savoir comment la vie de la colocation. Bien, Ashley, s'il vous plaît, dites-moi. Un coffre-fort, madame. Hein?
Couvre-fort. Un couvre-porte ou couvre-fort? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Brankas. Oke, yang lainnya? Vous avez une idée? Couvre-fort, quoi encore? Observez bien. Est-ce que vous, quand vous étiez à Semarang, ou bien quand vous êtes à Semarang maintenant, oui, vous habitiez tous dans la pension? Vous habitiez tous dans la pension? En général, vous habitiez dans la pension, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez utiliser les facilités dans votre pension ensemble? Non, madame. Non? Non, madame. Non? Non. Il y a la facilité publique. Cela veut dire dans votre pension, il y a par exemple, il y a un objet que vous pourriez utiliser avec votre ami ensemble. Cette image est le représentant de la vie de la colocation. C'est l'objet. Cet objet est un réfrigérateur, un frigo. Oui, un frigo. Pourquoi? Vous savez ce que c'est un frigo? C'est un frigo. Un réfrigérateur. Est-ce que vous savez ce que c'est un réfrigérateur? Oui. Manakah saya bisa menemukan whiteboard? Est-ce que vous savez ce que c'est le réfrigérateur? Savez-vous ce que c'est un réfrigérateur, un frigo? Apa itu réfrigérateur, frigo? Kulkas, madame. Yeah. Cette image est un réfrigérateur, un frigo. Oui, c'est un réfrigérateur, c'est un frigo. Oui. L'auteur, penulis, l'auteur a utilisé un frigo comme couverture de leur livre. D'après vous, pourquoi ils ont choisi le frigo comme image de couverture? Pourquoi ils ont choisi d'utiliser un frigo comme d'après vous, pourquoi? Allô? Vous êtes là? Non, madame. Oui. Pourquoi? Parce que Parce que d'habitude, le
vivez ensemble. Oui, quand vous habitez ensemble dans la pension, ou en France, on dit, vous habitez, oui, à la colocation, vous habitez dans la colocation, vous partagez les mêmes objets dans votre appartement, dans la colocation. Par exemple, le réfrigérateur. Oui, il y a un réfrigérateur. Les colocataires profitent ensemble le frigo. Ils pourraient utiliser ce réfrigérateur ensemble. Par exemple, moi, je loue un appartement. Saya menyewa apartemen. Puis, j'ai un colocataire, j'ai une colocataire, ada teman, colocataire itu orangnya, ya. La colocation, c'est, comment on dit, la vie ensemble, plusieurs quelqu'un qui habitent ensemble, oui, ce sont les colocataires. Oui, plusieurs quelqu'un, plusieurs personnes qui habitent ensemble dans une même maison ou bien dans un même appartement, on dit les colocataires. Orangnya colocataire. Ya. J'ai un réfrigérateur dans l'appartement, donc ma colocataire pourrait utiliser ce réfrigérateur. Elle pourrait mettre par exemple, des fruits dans le réfrigérateur. Parce que on habite ensemble, on partage les facilités de l'appartement ensemble. Alors, ce livre-là, oui, les auteurs ont choisi d'utiliser l'image de frigo comme représentant de la vie de la colocation. Jadi mengapa penulis memilih gambar kulkas ya sebagai gambar sampul buku mereka? Karena kulkas ini mewakili, ya, dianggap mewakili bagian cara hidup colocation. Vous partagez des objets, vous partagez les facilités de l'appartement ou bien de la maison ensemble. Il ne faut pas acheter chacun un réfrigérateur. Et ce que vous devez faire, c'est savoir à qui, par exemple, les fruits, ce sont à qui. Oui, je sais, ce sont à ma colocataire, par exemple. Ya, jadi frigo atau kulkas dianggap mewakili kehidupan kolokasi, kehidupan tinggal bersama, karena ya, penghuni ya, dalam rumah atau apartemen itu dapat memanfaatkan barang-barang bersama. Ya. Jadi tidak perlu setiap penghuni membeli kulkas gitu ya. Vous savez, un de l'objectif de la colocation, c'est pour dépenser moins d'argent. Dépenser moins d'argent pour l'électricité, pour louer l'appartement. Alors, si vous avez un réfrigérateur, vous utilisez ensemble, vous pourriez dépenser moins de l'argent. Vous pourrez faire des économies pour l'électricité. Okay? C'est l'idée pourquoi on a choisi le réfrigérateur comme couverture du livre. Ya. Mengapa saya mengangkat gambar ini untuk memulai pelajaran kita, mata kuliah kita? Je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez interpréter, oui, est-ce que vous pourriez interpréter une image? Oui, analyser une image, cela veut dire trouver la raison, puis interpréter l'objectif de l'auteur, l'objectif de peintre, par exemple. Ya, jadi ketika kalian melihat gambar,
Kalian harus mulai lebih kritis ya. Karena dalam gambar itu tersirat tujuan. Ya, dalam hal ini buku misalnya. Buku mengapa penulis itu memilih gambar Frigo sebagai sampul bukunya ya. Itu yang disebut dalam bidang kita ya bahasa itu masuk ke dalam bidang semiotik. Nah, bidang semiotik itu ya dapat menggabungkan ya analisis visual dan analisis verbal. Verbal itu yang berurusan dengan kata. Lihat di dalam sampul buku itu kan ada tulisan-tulisan. Kita dapat melihat isi buku itu dari tulisan-tulisan yang ada di situ. Tetapi gambar yang ada di dalam sampul itu dapat kita interpretasikan. Ya, mulai dari warna, bentuknya, apakah ada fotonya misalnya. Ya, jadi ketika kalian menganalisis sesuatu, ya harus mulai lebih kritis, tidak hanya melihat secara denotatif. Apa itu secara denotatif? Tadi misalnya Akil menyebutkan judul, ya ada judul, kemudian isinya apa gitu. Ya, jadi melihat dari judul ya, dan mengartikan judul itu. Ya Asri juga ya, dia membaca buku itu, sampul itu, kemudian nama penulisnya. Ya, oh berarti penulis buku ini adalah ini dan ini. Oh berarti buku ini berisi ini dan ini. Nah, yang dilakukan itu adalah tahap memaknai secara denotatif. Apa yang terlihat? Ya, apa yang terlihat. Jadi denotatif itu adalah tahap pemaknaan awal pertama dalam semiotik. Oke. Jadi kalian perlu mengetahui karena sudah semester 5 bahwa ketika memaknai teks ataupun gambar kita dapat menggunakan pendekatan semiotik. Memaknai sesuatu secara bertahap. Tahap pertama secara denotatif. Melihat secara yang dapat dilihat. Oh, ada tulisan. Oh, kalau ada nama itu, oh berarti itu adalah penulisnya. Oh, ada tulisan bongkolok. Oh, berarti isinya tentang kehidupan kolokasyon. Ya. Nah, kenapa memilih bongkolok misalnya? Oh, ce sont des trucs, ce sont des astuces comment est la vie de la colocation. Ya, kalau kita sudah mulai meningkat, kenapa memilihnya bongkolok ya? Nah, itu kita mulai memaknai konotatif. Tapi kalau kita baru melihat, baru memaknai dari tulisan yang ada, ya, belum menggunakan pendekatan yang lain, maka kita baru memaknai secara denotatif. Yang baru kita lihat ada tulisan judulnya, ada beberapa judul-judul di situ, ada nama penerbitnya, La Maison d'Édition, ada les auteurs, ada penulisnya. Jadi kalau kita baru menyebutkan yang ada di situ, tulisan-tulisan yang ada di situ, berarti kita baru melakukan pemaknaan secara denotatif. Sama, kalau kita baru melihat, oh gambar, ada gambar sampul buku. Sampulnya warna putih, ya, elle est blanche la couverture. Puis, il y a image de réfrigérateur. Itu juga baru melakukan pemaknaan secara denotatif. Kalau yang tulisan kita melakukan pemaknaan verbalnya, ya bahasa secara bahasa. Kalau kita melihat gambar, berarti memaknai gambar secara denotatif. Baru secara bentuknya saja. Kemudian kita mulai bertahap ketika memaknai itu, ya. Oh, mengapa gambarnya adalah gambar refrigerator? Ya, kita mulai bertanya, mengapa harus kulkas ya yang dimasukkan, yang harus dipilih? Gitu. Oh, ternyata kulkas ini mewakili ya, dalam kehidupan di mana beberapa orang tinggal bersama, mereka dapat memanfaatkan barang itu bersama. Yang sering ada dalam sebuah rumah atau tempat tinggal itu saat ini ya refrigerator digunakan bersama. Nah, kita sudah mulai meningkat ya dengan pertanyaan mengapa, ya, kemudian apa ya yang terjadi ya dalam kehidupan kolokasyon, melihat judul-judul itu, ya dari judul-judul kita melihat oh bagaimana ya kolokasyon itu, maka kita sudah mulai melakukan pemaknaan secara konotatif.
Ya, jadi saya memperkenalkan kepada kalian ya, bagaimana memahami sebuah teks, sebuah gambar dengan pendekatan semiotik. Ya, jadi ketika kalian melihat sesuatu, mulailah soyez critique. Soyez critique. Jadi tidak hanya secara kasar. Sama seperti ketika kalian membaca berita, ya, berita-berita yang ada di media sosial misalnya. Saat ini berita kan tidak hanya di koran, tidak hanya di saluran berita di televisi, tetapi le social media, la plateforme de social media comme Instagram, comme Twitter, Facebook, etc., on pourrait publier, on pourrait dire des nouvelles. Nah, ketika kalian membaca itu, kalian harus kritis. Benar nggak ya itu terjadi? Ya. Apakah logis itu terjadi? Ya, jadi memaknai berita ya, itu bagian dari bidang kita ya, orang-orang bahasa. Jadi kalau kita mulai kritis membaca judul ya kan, kita akan lebih bisa menyaring ya. Jadi nggak terbawa berita-berita hoax. Jadi fungsinya orang belajar bahasa adalah kita mampu memahami yang tersirat, tidak hanya yang tersurat. Nah, tersurat itu denotatif, yang tertulis ya. Nah, yang tersirat apa? Nah, tulisannya itu misalnya, oh tulisannya itu besar-besar. Ya, kalau besar-besar berarti apa misalnya? Kalau orang menulis pesan pada kalian dengan semuanya huruf majuskule, ya, vous pourriez interpréter par exemple, il est en colère avec vous par exemple. Ya kan? Jadi kalian tidak hanya melihat bahwa oh dia menulis dengan huruf kapital, tapi mulai merasa, oh, kayaknya dia marah ini denganku karena pakainya huruf kapital. Nah, ketika sudah merasa sepertinya dia marah kepada saya karena hurufnya huruf kapital, itu kalian sebenarnya sudah melakukan pemaknaan secara konotatif. Ya, sudah melakukan pendekatan semiotik hal ini, walaupun belum tahu apa itu semiotik. Ya, jadi walaupun mata kuliah kita produksi écrite, tapi saya ingin kalian mengetahui bahwa sebelum menulis itu, ya, kan perlu ide. Ya, tidak mungkin menulis tanpa ide. Nah, ide menulis itu dapat dari sebuah gambar, gambar cover, ya, sampul buku itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Ya. Apa ya kira-kira yang bisa ditulis melihat gambar nomor 1 itu? D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait commencer comme le début de la phrase? Avez-vous une idée? Si je vous demande de construire un petit paragraphe sur image numéro 1. Kita mulai masuk ke production écrite-nya. Ya, comment utiliser une image comme votre idée de rédaction. Riandita, avez-vous une idée le début de la phrase pour image numéro 1? Excusez-moi. Je pense de partager des chambres pour économiser le loyer, madame. Apa itu? Maksudnya apa? Sebagai apa itu? Sebagai penghemat biaya sewa, makanya kita butuh. Je vais répéter l'explication. Vous observez cette image. Si vous écoutez tout d'abord, dengarkan dulu, ya. Saya tadi memulai penjelasan dengan memaknai sebuah gambar. Nah, kemudian saya akhiri dengan gambar itu ya, dapat dijadikan ide untuk menulis image. On pourrait utiliser l'image comme idée de notre rédaction, sebagai ide tulisan kita. Karena kalian itu tidak mungkin kan menulis tanpa ide. Par exemple, l'idée à partir d'une image. Gambar sampul tadi, kalau kita jadikan bahan untuk tulisan, kira-kira kalau Riandita menulis ya, berdasarkan gambar nomor 1 tadi, apa kalimat pertama Riandita?
Kalian semua punya bukunya ya, jadi saya tidak perlu menampilkan lagi ya. Parce que c'est difficile de partager l'écran pour deux images whiteboard. Nah ini saya bagi kecil ini aja. Nah misalnya seperti ini. Kalau saya minta kalian menulis tentang sampul buku ini, kira-kira apa kalimat pertama yang bisa kalian tulis? Pour commencer votre rédaction. Pour le début de votre rédaction. À votre tour, giliran kalian. Boleh dalam bahasa Indonesia dulu. Madam, Seki. Madam Riandita. Ya. Kalau misalnya redaksinya itu seperti judul, apa tidak apa, Madam? Jadi coba saya ingin tahu dulu. Eh, Iya, Madam. Misalnya dalam bahasa Indonesianya kulkas untuk hidup bersama gitu, Madam. Judul Judulnya. atau kalimat. Oh, baik, Madam. Nggak jadi. Atau ingin membuat judul untuk teksnya, ingin membuat judul dulu, judulnya apa kalau Riandita? Sebelum kalimatnya. Eh, kulkas untuk hidup bersama. Seperti itu, Madam. Tapi mungkin kurang pas. Terus, kembangkan itu. Lalu kalimat pertama apa kira-kira kalau misalnya itu sebagai judul? Kalau di kalimat pertamanya nanti un frigo c'est un portant pour livre ensemble avec la colocataire et pour utiliser barang itu kemongjih ya, Madam, j'oublie. Barang itu bisa pakai chose, bisa pakai objek. Pour utiliser l'objet général. Yang lainnya apa lagi coba? Boleh membuat judul untuk teks kalian. Jadi bahannya adalah gambar ini. Gambar ini sebagai bahan untuk kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks. Apa yang bisa kalian tulis sebagai judul atau sebagai awal kalimat coba. Madam, Haidar mau nyoba. Silakan Haidar, s'il vous plaît. Untuk judulnya itu Les tips pour trouver bon un colocataire, Madam. Les tips. Les tips pour Tips ya. pour trouver bon un colocataire. Okay. Tips en français c'est une astuce. Une astuce. Tips. Puis, apa kalimat pertamanya? Coba. Astuce pour trouver bon un. Agak putus-putus tempat saya atau saya yang jaringan saya yang itu ya? Haidar atau saya yang putus-putus ya? Ya, jaringan. Saya. Yang lainnya bisa? Coba, Haidar di tempat saya putus-putus, coba yang lainnya. Apa yang bisa kalian tulis kalau melihat gambar cover buku, sampul buku ini? Ya, gambarnya adalah sebuah kulkas. Kita interpretasikan bahwa kulkas itu adalah barang penting ya dalam kehidupan kolokasyon karena orang berbagi.
Jadi pemaknaan secara konotatif adalah kulkas bermakna sebagai ya, berbagi. Jadi kalau pemaknaan secara denotatif, kulkas itu apa sih? C'est quoi un réfrigérateur? Kulkas itu digunakan untuk apa? Apa fungsi kulkas? Silau. Apa fungsi Menyimpan kulkas? Ya, Dila, kulkas adalah alat penyimpanan. alat untuk jadi kalau secara denotatif ya itu adalah gambar kulkas. Kulkas adalah barang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang ya dan membekukan ya jadi supaya barang yang dapat menjaga ya keawetan misalnya ya kan dengan cara mendinginkan atau membekukan. Itu makna secara denotatif ya, gambar dan fungsinya. Nah, ketika kita mulai memaknai berikutnya ya, mengapa kulkas? Nah, kita memaknai bahwa tadi kalau kita hidup bersama kita gunakan barang bersama, contohnya kulkas. Artinya kulkas ini bermakna sebagai ya, berbagi ya. Partager ensemble, utiliser ensemble. Le partage. Jadi, réfrigérateur, cela veut dire le partage. La tolérance, itu pemaknaan secara konotatif. Ya, jadi bukan hanya bentuk kasarnya adalah kulkas, tapi maknanya adalah kulkas berarti berbagi, le partage. Nah, kalian akan menggunakan gambar dan pemaknaan tadi sebagai tulisan misalnya. Apa yang bisa kalian tulis kalau melihat gambar seperti ini? Un frigo, c'est important pour vivre ensemble, madame. Iya, apalagi yang lainnya coba. Yang lainnya itu kan ada 23 orang yang lainnya ya. Setelah saya, Riandita, Haidar. Ada lagi yang lainnya 20 orang yang lainnya ini. Quelle est votre idée? Regardez bien et dites-moi ce que c'est. Quelle est votre idée? Raise your hand supaya bisa namanya nampak. Dila, madame. Silakan Dila. Oui, madame. Menurut saya, judul yang bisa saya pakai untuk gambar ini lebih ke makna denotatif, yaitu vivons frugalement, madame. Untuk redaksi kalimatnya, pour économiser sur les dépenses, nous avons besoin d'un réfrigérateur comme lieu de stockage durable des aliments, madame. Vous commencez votre texte par expliquer la fonction, par expliquer dénotativement, ya, dengan menjelaskan secara denotatif atau betul-betul ya dengan fungsi sebenarnya. Boleh, ya. Yang lainnya coba. Kan kalau kalian mungkin ke Gramedia gitu ya, sudah jarang mungkin ya ke Gramedia ya orang beli buku gitu ya. Kalau melihat novel-novel remaja lah terutama ya, atau mungkin buku-buku tips, itu kan tidak semuanya tidak semuanya menggunakan kalimat yang langsung dipahami, tapi bisa menggunakan kalimat-kalimat yang harus dimaknai dulu, ya kan? Misalnya kalau buku-buku novel-novel remaja misalnya kan musim semi apa misalnya kan, sakura di Jepang atau musim semi di Jepang, apakah isinya adalah tentang musim semi misalnya? Kan tidak. Ya, jadi misalnya kalau kalian membaca roman français, ya roman français pada awal-awal chapitre misalnya dimulai dengan, ada yang sudah pernah membaca
l'étranger atau membaca l'étranger. Ini lebih gampang l'étranger ya kalau mahasiswa. Sudah pernah membaca tentang l'étranger? Atau belum pernah dengar ya? Ya, berarti kalau semester 5 belum pernah dengar l'étranger itu sebenarnya agak menyedihkan loh ya. Ya, judulnya étranger. Kalau kalian pernah baca buku l'étranger atau nanti ketika ketemu buku l'étranger misalnya ya, baca di awal itu ada une partie au début de la phrase, l'auteur a décrit la saison, menggambarkan musim. Dia menggambarkan daun-daun berguguran ketika pria itu berjalan. Nah, kalau kita membaca itu, kita kan membayangkan, oh daun-daun berguguran. Kalau berguguran berarti musim gugur, ya, l'automne. Nah, itu baru memaknai teks dari struktur kalimat, dari kosakatanya saja. Daun, berguguran. Oh, musim gugur. Kita baru makna itu. Tetapi kalau kita kemudian masuk ke dalam teks, ya, musim gugur dalam tulisan, ya, musim gugur dalam tulisan-tulisan sastra, ya, itu bermakna la nouvelle parle de la tristesse. Ya, bayangkan kita mungkin tidak mengalami ya musim gugur itu seperti apa. Jadi musim gugur, judul bukunya étranger, ya, judul bukunya étranger, orang asing. Ya. Dia mengawali dengan tadi daun-daun berguguran, ada seorang pria berjalan. Maknanya, oh saat musim gugur berarti terjadinya ya. Tetapi kalau kita membaca kembali musim gugur, pardon. Un hélicoptère passe sur ma maison. Jadi suaranya berderu gitu ya. Jadi musim gugur itu ya, dalam tulisan-tulisan sastra itu berarti buku ini ya, berkisah tentang kesedihan. Ya, sama seperti orang ini penulis-penulis ini menggunakan kulkas ya, sebagai gambar covernya. Kan tidak perlu ditulisi berbagi gitu kan, le partage de la colocation kan tidak perlu. Tapi gambar ini memaknai bahwa orang ketika tinggal bersama itu harus berbagi, harus ada toleransi, ada toleransi. Nah, dia pilih satu objek ya yang digunakan bersama, kulkas. Jadi tidak selalu kan judul itu kemudian muncul ya sebagai bagian dari cerita, tetapi memilih salah satu bagian dari cerita itu untuk mewakili keseluruhan cerita. Ya, tadi Dila, ya Dila menggunakan kalimat apa Dila tadi? Comme votre titre? Vivons frugalement, Madame. Vivons frugalement. Ya, menggunakan kalimat yang langsung bisa dicerna. Oh, tinggal ya, bersama. Begitu juga dengan Riandita. Ya, menjelaskan apa itu kulkas misalnya. Jadi boleh kalian kalau sebagai penulis membuat titre yang mungkin tidak langsung bisa dimaknai, tapi harus melihat dulu situasinya dalam isi cerita. Oh, kenapa ya akhirnya memilih judul itu? Karena ceritanya ternyata begitu. Ya. Sama seperti kenapa mengawalinya dengan musim. Oh, ternyata author ini sebenarnya memberi sebuah ide bahwa ceritanya tentang kesedihan, misalnya. Yang lainnya, apa ide kalian untuk menuliskan gambar ini? Satu kalimat saja, satu kalimat awal membuka
paragraf kalian apa? Apa Rista? Apa ide Rista? Kalimat pertama yang bisa Rista tulis untuk memulai. Madam. Ya? Madam. Ya? Apa kalimat Rista? Aucune idée? Vous n'avez aucune idée? Arina, quelle est votre idée, Arina? Quelle est votre phrase? Comment vous commencez votre rédaction? Oui? Kalian sudah semester 5. Ya, mengapa saya memperkenalkan pendekatan ini? Ya. Bisa digunakan untuk skripsi, itu paling gampang. Ya. Yang kedua, ya, menjadi lebih kritis ketika melihat sebuah tulisan atau akan menulis. Sebagai seorang penulis, bagaimana memberikan pembaca itu menjadi lebih kritis. Sebagai mahasiswa yang akan menulis skripsi, apa yang bisa saya gunakan ya untuk memaknai sebuah teks? Compréhension écrite, pendekatan apa yang saya gunakan? Bagaimana memaknai sebuah iklan misal? Ya, iklan yang ada di TV, iklan Gojek atau Grab itu. Semuanya memiliki ada sebuah persamaan misalnya. Nah, bagaimana saya memaknai sebuah iklan, memaknai sebuah gambar? Itu kita bisa gunakan approach semiotik, memaknai secara bertingkat denotatif dan konotatif. Tidak ada ide? Eka Santi, coba Eka Santi. Saya hanya ingin mendengar suara kalian itu loh soalnya. Oui, madame. Ya, apa? Quelle est votre idée pour la première phrase? Kalau misalkan kulkas adalah alat untuk mengawetkan barang yang sangat penting. Gimana, madam? Teksnya bahasa Perancis. Satu kalimat Aduh. pertama. Le réfrigérateur est un endroit pour Halo, madam. Yes, teruskan. Continue. Un endroit pour conserver les choses qui sont très importantes pour la colocation. Oke, ya. J'ai Udah. une petite correction. Endroit itu apa endroit? Tempat untuk mengawetkan. Ya. Un serveur. Un endroit itu kan sinonimnya dari un lieu, ya kan? Artinya endroit itu artinya sebuah lokasi. Endroit itu tepatnya lokasi. Kalau kulkas itu kan bukan lokasi. Kulkas kan bukan lokasi. Refrigerator bukan kolokasi, bukan
lokasi, bukan tempat. Tapi sebuah Alat. objek, alat, ya, bedakan antara tempat menyimpan, ya, kan bukan tempat menyimpan, alat untuk menyimpan sebenarnya, ya. Kita sudah mulai ke Oh diction. iya, Kita sudah mulai masuk ke diction nih. Kalau produk kita harus milih silau jadinya ya. Kalau saya pakai kacamata, harus mulai diksinya. Nah, sudah masuk ke produksi ekrit. Diksi, ya, benda tidak sama dengan tempat. Objek tidak sama dengan endroit. Kulkas itu sebuah barang, bukan sebuah tempat. Tempat itu adalah lokasi, location. Ya, jadi bedakan un objet, un outil. Kalau endroit itu ada un lieu sinonimnya. Jadi kalau kulkas mengatakan un réfrigérateur est un outil pour conserver, par exemple, pour conserver des nourritures, des fruits, ya, pour garder fresh, ya, pour garder fresh les objets, les fruits, les légumes, par exemple. Jadi diksinya harus mulai diperhatikan, ya, memilih kata. Coba yang lainnya, siapa yang bisa? Satu kalimat saja untuk menggambarkan cover buku ini. Bella. Coba Bella, quelle est votre phrase? Oui, madame. Kalau dari judulnya dulu, boleh madame. Nanti baru kalimatnya. Boleh. Judulnya Partager en colocation. Nous pouvons utiliser divers objets ensemble dans une colocation. Un réfrigérateur en fait partie. Oke, boleh. Jadi langsung ya dari judul kemudian membuat ya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa digunakan bersama dalam colocation. Apalagi yang lainnya coba. Nabila, Devi, Nana. Quelle est votre idée? Quelle est votre phrase? Première phrase. Nabila, vous êtes là ou pas? Adakah di sana atau tidak? Ini cara untuk mengecek bahwa kalian mendengarkan saya. Woi, Nabila, vous n'êtes pas là? Nggak ada, nanti saya tulis absen ya di mulangnya. Soraya. Présent, madame. Ya, quelle est votre idée? Comme texte, comme rédaction. Kalau langsung tulisnya boleh nggak, madame? Essayez, essayez. N'hésitez pas, jangan ragu. Apa yang mau kalian tulis coba? Un réfrigérateur est un appareil de Plus fort, s'il vous plaît. Un réfrigérateur, saya naik. Plus fort, s'il vous plaît. Volume saya udah 100 soalnya, sudah nggak punya lagi. Lebih keras. Saya ulangin ya, madame. Ya. Un réfrigérateur est un appareil de refroidissement et peut stocker beaucoup de objets. Ini stocker. Stocker itu mungkin kalian mengambil dari bahasa Inggris ya. Gitu, madam. Ya. Stockage, soalnya jarang menggunakan kata kerja itu dalam bahasa Prancis. Stockage ada, tapi on utilise rarement stocker. Ya. Oh ya, hati-hati ketika menggunakan Google Translate. Google Translate souvent comment on dit, il traduit
avec, comment on dit, la similarité en anglais. Ya, jadi kadang dia kan secara sistem ya, oh stoke ada itu di bahasa Inggris tuh stock gitu kan. Kadang dia itu kan mengambil Perancis yang ada di kamus di internet. Dan biasanya itu adalah bahasa Perancisnya Kanada. Ya, le français canadien est à la similarité avec l'anglais. Ya, bahasa Perancis Kanada itu banyak kosakata yang dia serap dari bahasa Inggris. Jadi banyak kata-kata yang memang mirip dengan bahasa Inggris, mais en original, en français, en France, kita nggak nemuin itu. Ya, jadi kadang yang ada di Google Translate itu dia mungkin mengambil bahasa Perancis yang biasa mirip-mirip dengan bahasa Inggris dan biasanya itu digunakan oleh bahasa Perancisnya Kanada karena memang sangat dekat ya, jadi l'influence-nya itu. Padahal kalau di kosakata bahasa Perancis itu mungkin tidak ada gitu. Tidak salah, tetapi il faut savoir que le français est aussi varié. Le français canadien, le français en France, le français en Afrique, par exemple, ya, itu akan memiliki kosakata yang tidak terdapat di bahasa Perancisnya orang Perancis seperti itu. Mas tadi itu stok menjadi stok. Wih, Soraya, yang lainnya coba. Zalika, avez-vous une idée pour commencer votre rédaction? Oh, madame. Un frigo être facilement récupérer ses aliments, il est important et chacun peut en utiliser une comme bon lui semble, madame. Okay. Vous commencez par expliquer la fonction du frigo, ya. Fungsi frigo sebagai un appareil, ya, un outil. Merci. Bima. Merci, madame. Okay. Berangkat dari gambarnya Zalika. Kalau Bima, quelle est votre phrase? Izin madam, sebentar saya sedang mengikuti vaksin madam. Hah, vaksin? Iya madam, maaf madam, sebentar ya. Anissa, maaf madam. Mbak Anissa Tresna. Anissa Tresna, vous êtes là? Ada teman, vos amis commencent par expliquer la fonction du frigo. Il y a quelques-uns qui parlent, qui écrivent sur la colocation. Ada yang tadi menjelaskan memulai dari fungsi frigonya, ya, fungsi utama dari kulkas itu. Ada yang menjelaskan langsung tentang apa itu kolokasyon. Boleh, karena ketika menulis berdasarkan sebuah gambar dan ada tulisan, kita boleh mulai dari gambarnya atau mulai dari tulisannya. Ya, jadi point de vue-nya, sudut pandangnya itu dari point de vue verbal, ou bien point de vue visuel. Ya. Dari tulisan verbal atau dari gambar. Dan gambar ya, gambar itu ya ketika kalian memaknai gambar bisa lihat warnanya apa. Kalau lihat tulisan, oh tulisannya menggunakan huruf apa? Oh, ternyata hurufnya saja berwarna-warni kan dalam sampul ini. Ya. Kalau melihat dari judul ya, secara tulisan, kira-kira buku ini tulisannya kolokasyon itu yang menyenangkan atau tidak ya menurut kalian? Menyenangkan, madam. Dan dari apa yang bisa ditangkap? Judulnya Bon Plan Colloque, ya. D'après vous, ya, d'après Zalika, c'est amusant de la vie de la colocation. Kenapa Zalika mengatakan begitu? Kalau menurut saya ini menyenangkan, ya, memberikan kesenangan gitu. Bahwa kolokasi itu menyenangkan, maksudnya seperti itu. Mengapa? Kalau menurut saya,
warna-warna yang digunakan ketika menulis sub-sub judulnya itu warna-warna yang cerah. Ya, warna-warna yang cerah itu kan membuat orang lebih riang, senang gitu ya. Tidak hanya menggunakan warna hitam keseluruhan. Ya, jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini ya, akan memberikan ya tips-tips yang kemudian membuat hidup bersama atau tinggal bersama itu menyenangkan. Donner un bon sens de la colocation. Et en lisant de ce livre, vous pourriez avoir une bonne vie de la colocation. Jadi saya memaknai dari warnanya. Jadi tulisan-tulisan itu dengan warna-warna cerah, les couleurs claires, en coloré, les couleurs, ou bien le titre en coloré, ya, ça donne un bon sens pour moi. Dibanding ketika mungkin tulisannya semuanya hitam, coklat gitu ya. Jadi ketika saya sudah mengatakan ini menyenangkan karena warnanya cerah, gitu. Berarti saya sudah memaknai secara konotatif. Saya tidak hanya melihat, oh judulnya bon plan, colloque, kemudian ada sub-sub judulnya, dan sub-sub judul ini warna-warni, gitu ya. Tidak hanya begitu, tapi saya mulai merasakan bahwa mengapa menggunakan warna-warna cerah itu pour donner bon sens de la colocation, pour donner la motivation de la vie de colocation. Dan mengapa menggunakan kulkas tadi? Kulkas, sensnya adalah le partage. La vie ensemble et le partage, la tolérance. Coba yang lainnya, siapa yang akan mulai menulis satu kalimat awal saja? Coba Uci. Apa Uci? Kalimat Uci apa? Satu kalimat pertama untuk menuliskan gambar ini. Ya? Kalau saya Lebih keras. Apa saya tidak mendengar? Saya tidak mendengar. tidak terdengar, Madam. Coba lebih keras ya. Menurut kalian mungkin keras atau malu karena di rumah atau apa. Tapi saya tidak mendengar dengan jelas. Lebih keras. Tidak Coba. terdengar, Madam. Ya, segitu. Volumenya segitu. Jangan diturunin. Appareil électroménager qui a une fonction pour refroidir des besoins. Oke. Ya, jadi vous commencez par Terdengar, Madam. terdengar. Tidak, terdengar. Vous commencez votre rédaction par expliquer le frigo, le réfrigérateur. Safa, est-ce que vous avez une idée pour votre rédaction? Pour commencer votre rédaction, Safa? Oui, Madame. Oui, allez-y. Kalau judulnya un frigo pour la famille. Terus kalau untuk kalimatnya, c'est un frigo assez grand pour contenir tous les aliments qui doivent être conservés au frais pour la famille. Et vous. Alors, la famille, je voudrais savoir, parce que vous dites une famille, vous dites la famille. La famille, cela veut dire vraiment famille ou bien les colocataires sont la famille? Les colocataires sont des familles, sont une famille. Saya ingin tahu karena Safa mengangkat kata keluarga, apakah benar-benar keluarga artinya saya mungkin pernah menjelaskan bahwa yang disebut dengan colocation cela veut dire habiter ensemble, mais pas avec votre relatif, tapi tidak dengan keluarga ya. Nah, yang dimaksud dengan Safa ini apakah masih mendeskripsikan tentang frigo dans la colocation atau frigo dans une famille en réel? Frigo dans une famille, Madame. Dans une famille en réel. Alors, vous pensez hors du titre. Ya, jadi keluar dari judul buku ini ya. Vous pensez au frigo comme un objet pour la famille. Comme ça?
Iya, Madam. Comme ça. Oke. Yang lainnya, coba siapa lagi? Anissa Tresna, Ana Mariana. Quelle est votre... Madam. Ya, Ana, coba Ana, s'il vous plaît. Sebentar, Madam. Refordir les jami lemon. Untuk mendinginkan makanan, Madam. Coba, udah semester 5. Bagaimana membacanya? Sebentar, Madam. Refordir les jami lemon. Kalau, saya kedinginan. Gefroid gitu enggak? Di malam hujan. J'avais Freud gitu. Sudah semester 5 loh. Nanti saya kembaliin ke semester 2 loh ya. Semester 1 malahan. Semester ini saya ngajar semester 1 juga. Saya kembaliin semester 1 loh nanti. Iya, Madam. Nanti saya usul Pak Udin. Ya. Semester 5 ada yang nggak perlu kembali ke semester 1 itu. Refordir les jami lemon, Madam. Ulangi lagi. Satu lagi nggak dapat payung tapi dapat kembali semester 1. Aduh, jangan, Madam. OI kalau bahasa Prancis bakal dibaca Freud gitu. J'ai Freud gitu. OI dibaca apa teman-teman? Froid. Wah, jadi mendingin. Wah, Madam. Mendingan berarti les jami lemon. Refordir les jami lemon. Les amis. Teman-temannya mau didinginin gitu. Teman-temannya lemon gitu. Saya tuh dengernya les amis lemon loh. Teman-temannya lemon mau didinginin gitu. Wih, Madam, bentar, Madam. Ana Mariana bukan pas disleksi kah? Disleksi kan? Disleksia kan? Yang hurufnya diterbang-terbang, M jadi L, E jadi T gitu. Enggak kan? Nang, Madam. Jadi bahasanya apa? Leza limong, Madam. Leza limong, bukan leza lemong kan? Ya. Jadi coba Bukan, diulang. Madam. Leza Kalimatnya apa tadi diulangi? Refordir leza limong. Apa? Ada kalimat kata pertamanya apa? Tiba-tiba kok pour refroidir? Ada nggak? Nggak ada. Itu aja. Pour refroidir. Untuk mendinginkan makanan, Madam. Pour refroidir. Oh iya, pour. Kalimatnya apa? Itu baru judul. Kalimatnya, Madam. Kalimatnya. Apa judulnya? Tidak ada? Ada, Madam. Pour refroidir les aliments comme légumes. Kalimat itu kan ada subjek, ada verbe, gitu kan. Kalau baru pour refroidir les aliments, itu belum selesai kalimatnya. Subjeknya mana? Ingat, préposition. Ya, préposition. On ne peut pas mettre une préposition comme sujet. Boleh di awal, mais ce n'est pas un sujet. Sama seperti ya, ketika kalian menulis dalam bahasa Indonesia, kata di, kata depan di itu tidak boleh ya sebagai subjek.
dan tidak boleh di awal kalimat. Ya, jadi mungkin terbiasa membaca dalam bahasa Indonesia dan menganggap itu menjadi hal yang wajar. Di dalam kehidupan manusia kita bla bla bla. Ya, walaupun dia berada di awal kalimat, ya, di dalam hidup misalnya, di dalam hidup kita harus berbagi. Ya, di dalam hidup itu bukan subjek. Ya, dan secara gramatikal kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh secara gramatikal, secara tata bahasa susunan kalimatnya, morfosintaksisnya, ya, dalam tulisan itu tidak boleh meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Kalimat yang baik, ya, itu diawali dengan subjek dulu. Jadi kita harus berbagi, ya, di dalam hidup. Gitu. Nah, jangan terapkan itu dalam bahasa Perancis. Kalian akan bingung. Dalam bahasa Indonesia kalian paham, tapi kalau dalam bahasa Perancis ça va rendre confus. Ya, akan membingungkan kalian sendiri karena struktur bahasa Perancisnya masih sedang belajar, kemudian campur dengan struktur bahasa Indonesia yang sebenarnya salah. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak boleh kita menggunakan kata depan di awal kalimat. Kalau ada di, itu artinya ya menunjukkan tempat, keterangan waktu misalnya. Ya, pada hari Kamis. Ya, semua yang ada di awal kalimat tidak berarti subjek. Jadi kalau mengatakan pour refroidir les aliments, itu bukan subjek, itu baru menjelaskan fungsi untuk, ya kan, untuk mendinginkan makanan. Lah, subjeknya mana? Subjek itu, ya, subjek dalam bahasa Perancis berbentuk nom atau pronom. Subjek dalam bahasa Perancis itu kata benda atau kata ganti benda. Objek itu ya berarti harus ada orang atau barang. Kalau barang berarti ditandai dengan artikel. Ya. Kemudian kalau pronom misalnya je, tu, il, elle, ce, cette, gitu kan? Itu kan sudah kita menggunakan kata ganti benda, ya. Je, tu, il, elle itu kan disebut dengan pronom personel. Pronom personel sujet, kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Ya. Mengapa saya menjelaskan ini? Pour vous rappeler la structure de la phrase, la syntaxe, ya, la syntaxe de la phrase. Ketika kita membuat tulisan dalam produksi écrit, kita kan harus tahu subjek kalimatnya apa. Dan struktur kalimat dalam bahasa Perancis setelah subjek adalah predikat. Predikat itu berbentuk verbe yang dikonjugasikan. Ya. C'est l'heure. Sudah waktunya, ya, sudah habis. Tetap berbicara tentang kolokasi, tetapi tugas. Karena hari ini saya hanya ingin tahu ide-ide kalian secara lisan. Tidak mungkin kalian menuliskan ini langsung saat ini. Jadi kalau dalam kuliah, on partage des idées, on se discute le thème. On discute comment écrire basé sur l'image, ce que c'est la colocation, quel est le sens de l'image, par exemple. Votre devoir, c'est développer cette image pour votre rédaction. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, ya, adalah mengembangkan gambar ini menjadi tulisan. Je vais vous aider avec des questions pour vous guider. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring kalian, ya, membimbing kalian membuat sebuah tulisan. Saya akan kirim bentuknya PPT. Di PPT itu sebenarnya untuk 2 leçon, lihat pada bagian kolokasi. Ya, dalam PowerPoint itu lihat bagian yang kolokasi. Slide set di bawah-bawah, agak bawah di kolokasi bagian kedua. Ya, dalam tulisan kalian nanti gunakanlah, ya, jadi gunakanlah yang important adalah gunakanlah expression de la cause yang ada di dalam buku taksi. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan sebab, ada parce que, comme, grâce à cause de, ya. Di dalam buku taksi itu ada, gunakan dalam redaksi kalian. Buatlah
sebanyak minimal, sejumlah minimal 100 kata. Jadi jumlah katanya 100 untuk produksi écrite. Ya. Belum sampai 120. Level kita kan menuju B1 ya. Jadi menuju B1. Jadi kita mulai dari 100 kata dulu. Dalam 100 kata itu ada penggunaan expression de cause. Nanti dibaca yang ada di PPT yang saya share ke je vais partager sur le groupe. Ya, gunakan itu untuk membantu kalian menulis. Ada gambar, dalam gambar itu ada angka, ada tulisan, gunakan dalam tulisan kalian. Baik. Bon, merci pour aujourd'hui. Terima kasih untuk hari ini. N'oubliez pas valider Mulang, ya, jangan lupa validasi Mulang. Dan kita berjumpa kembali minggu depan. On se reverra la semaine prochaine. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merci, madame. Au revoir. Madam.